Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Husniah binti Abdul Hamid, pelajar Sarjana Pendidikan Sumber dan Teknologi Maklumat, ingin membentangkan hasil kajian yang telah dijalankan, iaitu tahap pengetahuan dan kesedaran keselamatan cyber dalam kalangan pelajar di sekolah rendah. Kita lihat kepada bahagian pengenalan berkenaan perkembangan media sosial dalam kalangan generasi muda. Seperti yang kita sedia maklum, generasi muda pada masa kini seringkali menggunakan media sosial dalam proses penyampaian ataupun memperoleh maklumat. Jadi, memang sinonimlah antara media sosial dengan generasi muda, tak kiralah peringkat umur, malahan murid-murid sekolah rendah. Seterusnya, kesan perkembangan media sosial terhadap generasi muda. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai kesan berkenaan media sosial terhadap generasi muda, antaranya seperti penggunaan gadget yang kadang-kala tidak dapat dikawal oleh bapa, serta kebebasan generasi muda ni untuk mengakses pelbagai bahan dan juga maklumat yang terdapat di media sosial pada masa kini. Seterusnya, isu ancaman cyber berleluasa, antaranya buli cyber, penipuan internet, kecurian data, pornografi dan juga lain-lain, serta sukar memastikan kesahihan maklumat. Jadi, isu-isu ini yang saya rangkumkan dan saya cuba untuk melihat tahap pengetahuan dan kesedaran murid sekolah rendah, di mana kebanyakan di antara mereka masih lagi belum mengetahui berkenaan keselamatan cyber dan kurang pengetahuan berkenaan dengan keselamatan cyber ini. Baiklah, seterusnya, objektif kajian yang dijalankan iaitu yang pertama, mengetahui keberkesanan portal cyber selamat bagi meningkatkan kefahaman murid terhadap keselamatan cyber. Yang kedua, mengenal pasti maklum balas murid terhadap kesedaran keselamatan cyber. Dan juga yang ketiga, melihat hubungan antara tahap penerimaan portal dengan tahap pemahaman murid. Untuk bahagian metodologi, reka bentuk yang dijalankan adalah menggunakan kaedah tinjauan, penggunaan soal selidik, kemudian kajian tindakan berdasarkan McBride dan Shostak tahun 1994, serta model ADDIE, yang mana itu melibatkan penghasilan portal web selamat. Responden pula, kajian ini dijalankan di sebuah sekolah, iaitu di Selangor, di mana melibatkan murid tahun 5 seramai 120 orang untuk ujian pra bagi mengenal pasti tahap pengetahuan awal penggunaan keselamatan cyber, dan kemudian 30 orang murid daripada kumpulan tahun 5 tersebut dipilih untuk ujian pos, di mana ujian pos telah dijalankan setelah murid-murid ini didedahkan dengan portal web cyber selamat. Jadi persimpulan yang dipakai adalah bertujuan di mana murid-murid ini mempunyai pengalaman mengakses internet. Seterusnya, instrumen soal selidik merangkumi demografi, tahap pengetahuan, tahap sikap, tahap penerimaan dan pengetahuan berkenaan dengan keselamatan cyber. Dan kesetiap soal selidik ini menggunakan 5 mata skala Likert. Analisis data pula berbentuk deskriptif dan juga inferensi, iaitu korelasi. Baiklah, seterusnya untuk bahagian hasil dapatan dan perbincangan, apa yang kita lihat di sini, penggunaan gadget yang paling tinggi dengan 75.5% adalah telefon pintar, mana kebanyakan murid-murid ini memiliki telefon pintar masing-masing.
untuk penggunaan internet pula, okay, hampir 43.6%, iaitu hampir 50% menggunakan internet setiap hari. Tempoh masa pula kalau kita lihat di sini, 1 hingga 2 jam, selama 38 orang. Dan jenis media sosial yang kerap dilayari antaranya YouTube, kemudian WhatsApp, begitu juga dengan Instagram. Seterusnya, untuk analisis deskriptif, saya menggunakan interpretasi Skomin yang berikut. Jadi berdasarkan soal selidik yang terjalankan, kalau kita lihat di sini, kebanyakan tahap yang diperolehi adalah lemah, sangat lemah dan sederhana. Sebagai contohnya, saya tahu mengenai ancaman cyber melalui media sosial. Min dia adalah 2.23. Jadi tahapnya berdasarkan dengan interpretasi yang saya tunjukkan tadi, dia adalah dalam kategori yang lemah. Jadi secara apa yang boleh disimpulkan, ini bermaksud pengetahuan awal murid-murid ini berkenaan dengan keselamatan cyber adalah lemah. Sebab itulah saya jalankan kajian ini terhadap mereka bagi membantu untuk meningkatkan pemahaman mereka. Inilah tentang pengetahuan awal. Seterusnya pula tentang sikap. Kalau kita lihat kebanyakan tahap berdasarkan soal selidik yang telah pun dianalisa, kita lihat min rendah dan kategori tahapnya adalah lemah dan sangat lemah. Maksud mereka ni hanya tahu penggunaan internet, media sosial tanpa mengetahui keselamatan cyber. Ini pun sambungan yang seterusnya. Kalau kita lihat memang secara keseluruhannya di dalam kategori sangat lemah untuk sikap. Jadi apa yang dapat digambarkan di sini, apabila pengetahuan awal murid itu kurang, ini bermaksud sikapnya pun tidak dapatlah mengaplikasi tentang keselamatan cyber ketika mereka melayari internet, penggunaan media sosial, mencari maklumat dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini secara keseluruhannya minimum dia 1.65, dan dia berada agak lemah. Baiklah, seterusnya ini pula adalah berkaitan dengan tahap penerimaan dan pengetahuan murid berkenaan keselamatan cyber untuk kategori POS, iaitu yang selama 30 orang setelah didedahkan kepada penggunaan portal cyber selamat, di mana murid-murid ini telah diberi tempoh masa dalam lebih kurang 2 ke 3 minggu untuk melayari portal tersebut bagi mendapatkan info, memahami berkenaan dengan isu keselamatan cyber. Selepas tempoh tersebut, apabila diberikan semula ujian POS, kita telah lihat bahawa untuk tahap penerimaan, contohnya maklumat paparan web, sangat baik. Jadi kita lihat tahap dan juga min bagi setiap soal selidik ini berada dalam nilai yang agak tinggi. Jadi bolehlah saya menyimpulkan di sini bahawa bahan yang menarik, penggunaan bahan yang menarik, visual, audio, contohnya seperti portal cyber selamat ini dapat membantu untuk meningkatkan tahap pemahaman murid berkenaan dengan keselamatan cyber. Sebab paling rendah pun kalau lihat pun 4.47 minim. Itu I12. Saya boleh menyampaikan maklumat tentang keselamatan cyber kepada rakan-rakan. Walaupun nilainya kalau antara semua soal selidik, inilah min yang terendah. Bila bertanya dengan murid-murid ni, ada di antaranya menjawab masih lagi kurang berkeyakinan untuk menyampaikan maklumat. Tetapi kalau penggunaan untuk diri sendiri, mereka dah mula faham dan mula mengamalkan langkah-langkah yang betul ketika melayari internet.
Ini pula adalah interpretasi kekuatan berkenaan dengan hubungan bagi analisis inferensi, iaitu penggunaan korelasi. Okay. Jadi apa yang kita lihat di sini, terdapat hubungan yang sederhana, iaitu 0.527, nilai berkali korelasi antara tahap penerimaan responden terhadap aplikasi web cyber selamat dengan peningkatan tahap pemahaman mengenai keselamatan cyber. Ini menunjukkan bahawa tahap penerimaan aplikasi tersebut mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap pemahaman murid berkenaan dengan keselamatan cyber. Okay. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila penerimaan murid terhadap swab yang dihasilkan itu baik, maka pemahamannya juga dapat ditingkatkan berkenaan dengan cyber, isu keselamatan cyber ini. Untuk bahagian rumusan, apa yang dapat disimpulkan, portal cyber selamat dapat membantu meningkatkan kefahaman murid tentang keselamatan cyber. Secara tak langsung, kesedaran keselamatan cyber di kalangan mereka meningkat dan ia memberi impak di mana murid-murid mengamalkan amalan keselamatan cyber ketika mereka melayari internet. Okay. Dan cadangan, ini adalah yang terakhir. Antaranya ialah meningkatkan kualiti soalan kaji selidik, sebab saya hanya menggunakan pakai soalan berdasarkan kajian-kajian lepas. Mungkin apabila dapat dipertingkatkan lagi kualiti kaji selidik tersebut, maka ia dapat memberikan keputusan yang lebih baik. Okay. Kemudian meluaskan kajian kepada sampel responden dari pelbagai jenis sekolah, sama ada dalam daerah ataupun negeri, sebab untuk kajian ini saya hanya jalankan kajian tindakan untuk di sebuah sekolah sahaja. Dan juga cadangan yang terakhir melibatkan responden pelbagai lapisan umur. Bermaksud bolehlah dijalankan terhadap murid tahap 1, okay, sebagai contohnya, kerana mereka ni pun dah ada memiliki telefon pintar dan dah biasa juga dengan melalui internet, media sosial dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.